Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita menyambung bacaan dan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hujurat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Kita menyambung ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai mereka yang membenarkan Allah dan Rasul, mengakui sebagai penganut agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ja'akum fasiqun, jikalau datang kepada kamu fasik. Jikalau datang kepada kamu fasiqun, ya. Iaitulah makna fasik ini di sini ialah orang yang tidak boleh dipercayai kerana perkhabaran yang dia bawa itu meragukan. In ja'akum fasiqun binaba'in, orang yang ada tanda-tanda padanya perkhabarannya tidak boleh dipercayai kerana sifat orang itu, sama ada dia seorang yang tidak berpegang teguh dengan ajaran agama atau memang pada perkhabarannya itu ada fakta-fakta yang bercanggah, yang jelas bercanggah dan seumpama dengannya. Binaba'in, dia datang bawa satu perkhabaran, satu pemberitaan, naba', iaitulah perkhabaran yang padanya memudaratkan, ya, memudaratkan orang lain. Ya, kalau kamu bertindak mengikut perkhabaran yang dia bagi tahu, kalau kamu ambil tindakan based on dia punya statement, dia punya kenyataan, orang ini, fasik ini menyebabkan akan ada bahaya dan mudarat kepada orang lain. Fatabayyanu, maka hendaklah kamu selidiki dahulu. Dalam sebahagian qiraat dibaca fatathabbatu, hendaklah kamu isbatkan dulu, sabitkan dulu kata apa yang dia cakap tu betul. Jadi orang yang kita kata fasik, orang yang perkhabarannya tidak boleh dipercayai kerana dia seorang yang diketahui yang tidak kisah bercakap bohong, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Sengaja ni memang dia jangan cakap bohong, ataupun tak sengaja ni maknanya dia jenis orang yang tergopoh-gapoh, suka menukilkan berita, cerita tanpa membuat penilaian.
Sebab tu Nabi SAW kata, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu berbohong dengan dia cerita habis semua benda yang dia dengar. Apa yang dia dengar dia cerita, tak ada tapih. Dia tu tak tapih awal. Sampai kita dengar cerita dia lah, kali kita cerita ni kontradik lah. Kontradiksi lah. Kan tadi dia cerita lagu lain. Lepas tu dia habak lagu lain, dia kata tak tahulah, aku dengar cerita macam tu lah. Sampai tak boleh tapih. Makna kata dia cerita tu tidak ada sandaran yang kukuh. Dia hanya cerita based on dengar cakap. Tidak ada bukti. Dia sendiri pun tak boleh buat keputusan. Kan? Jadi perkhabaran yang macam ni, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyin, maka hendaklah kamu selidik. Kerana bukan nak kata orang yang cakap bohong takkan selama-lama cakap bohong. Kan? Orang yang tersalah tidak akan selama-lama tersalah. Boleh jadi ada waktu dia cakap betul. Kan? Berbeza dengan orang yang kita kenali, dia ni jenis kalau nak bercakap dia fikir dulu. Dia tidak akan bawa berita melainkan apa yang dia sendiri dah assure, yang dia telah pastikan. Orang yang macam ni kita boleh terima cakap dia. Kan? Pasal kita tahu dia ni kalau cerita, dia takkan cerita benda yang dia pun tak pasti. Kan? Jadi di sinilah dalam Islam para ulama meletakkan syarat bagi perawi hadis. Sebab itulah perawi yang thiqah, yang tidak ada padanya tanda-tanda dusta, dia seorang mukmin yang baik, yang sejahtera, ingatannya kuat, dia ingat apa yang dia dapat, maklumat, dia riwayat macam mana yang dia terima, tidak salah, ya. Maka orang macam ni, khabarannya kita terima, kita ambil, ya, menjadi hadis yang sahih. Kalau dia turun martabat kepada saduq, tahap kepercayaan kita kepada dia masih ada tapi kurang berbanding dengan orang yang thiqah, maka hadisnya jadi hasan. Adapun orang yang perkhabarannya tidak menepati ciri-ciri tersebut, kita panggil hadisnya dhaif. Dhaif bukan makna ditolak, tapi kita berada pada syak 50-50. Sungguh ke tak sungguh? Sebab itu hadis dhaif, dia boleh, kalau dhaifnya tidak kuat, dia boleh munjabir, dia boleh dianduhkan untuk menjadi hadis hasan li ghairi sebagai misal. Ya. Tapi kalau tidak, kita tinggalkan. Na'da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Nabi, tinggal apa yang meragukan kepada apa tidak ragu. Jadi perkhabaran yang meragukan ni kita tinggal. Adapun orang yang memang jelas-jelas berdusta, penipu, pembohong, itu namanya hadis maudhu', hadis palsu, hadis rekaan yang memang bukan hadis. Nas'alullah al-afiyah. Allah Ta'ala kata, fatabayyanu, selidikilah dahulu. Kena semak dahulu. Satu hadis dhaif, kita semak, kita selidik. Betul tak hadis ni? Ada tak hadis lain yang menyokong periwayatan rawi yang tidak cukup syarat-syarat fiqah ini? Kalau ada sokongan, baru diterima. Kalau tidak ada sokongan, tolak. Ya? Dan sebab itulah hakim-hakim bila datang saksi ke mahkamah dalam hukum Islam, hakim mesti melakukan tazkiyatus syuhud, pembersihan saksi. Dia kena selidik, kena hantar orang pergi cek saksi ni macam mana, boleh percaya ke, boleh pakai ke. Selidik diam-diam. Kan? Kalau dah penyiasat tu kata, ya kami dapati dia ni orang yang bagus, orang yang bukan jenis cakap bohong, bukan orang jenis cakap main lepas, dia orang yang diketahui sebagai orang yang cermat dalam menukilkan cerita, barulah diterima persaksian dia. Kan? Jadi ini adalah ajaran yang penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab apa Allah Ta'ala kata an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum dengan satu hukum secara jahil lalu kamu menyesal kemudian hari atas perbuatan kamu. Ayat ini dikatakan turun berkenaan dengan Al-Walid ibn Uqbah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW mengantak dia untuk mengutip zakat daripada Bani Al-Mustaliq. Dan Bani Al-Mustaliq ni kerana mereka begitu seronok dan suka dengan kedatangan utusan daripada Nabi SAW, mereka keluar beramai-ramai tunggu dia di batas negeri. Tapi bila dia nampak mereka ramai-ramai, dia telah buat satu kesimpulan yang salah. Dia kata dia pun ni tak bayar zakat, dia pun nak terkam, nak bunuh dia, dia lari, cabut lari. Dan dia balik habaq dekat Nabi SAW. Jadi maknanya dia bawa cerita ni dalam keadaan dia pun tak pasti. Dia hanya habaq dekat Nabi, kata masa aku sampai, aku tengok mereka ni Bani Mustaliq ni berkumpul ramai-ramai, sempadan, nampak macam tak mau bagi aku masuk. Jadi aku pun lari. Segera. Dia tak siasat dulu. Kan? Sungguhkah mereka yang berkumpul ni nak rekam dia, nak serang dia, tak boleh masuk? Tanyalah dulu. Kan? Ataupun kalau memang mereka ada nak keluar senjata, guna senjata. Jadi tidak. Jadi dia membawa berita dalam keadaan dia tak periksa. Jadi Bani Al-Mustaliq mai jumpa Nabi. Dan Nabi hampir-hampir nak hantar tentera nak pergi serang Bani Al-Mustaliq. Bani Al-Mustaliq datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, apa engkau hantar mai orang nak ambil zakat, kami pun seronoklah. Utusan engkau datang, kami pakat keluar semua tunggu. Nak sambut dia mai, dia tengok dia lari. Sudah jadi cerita lagu lain. Inilah bahaya bila kita menukilkan tafsiran cerita. Ini penting bila kita belajar sejarah ke apakah. Tak semestinya dua orang melihat satu kejadian yang sama, mereka membuat kesimpulan yang sama. Kerana tafsiran. Ada orang tergesa-gesa membuat kesimpulan sebelum mendapatkan fakta yang cukup. Dia hanya mengambil sebahagian fakta. Kemudian dia sudah membuat dia punya hukum. Dia sudah membuat dia punya tafsiran. Ini adalah salah. Kita mesti dapat fakta yang penuh sebelum kita membuat apa-apa kesimpulan, membuat apa-apa rumusan daripada satu peristiwa atau kejadian, satu fenomena yang kita nampak. Mesti kita mendapatkan maklumat yang cukup daripada pelbagai sumbernya. Sebab itulah dalam kita nak menyiasat realiti, penting untuk kita menyiasat realiti itu berdasarkan semua sumber-sumber yang ada. Sebab itu kita tengok ilmu sains moden tidak memberikan kita realiti yang sebenar. Dia hanya boleh memberikan kita conjectures, tekaan-tekaan dan telahan-telahan. Kenapa? Kerana dia menghadkan sumber ambilan ilmunya hanya kepada fenomena, kepada apa yang ada di depan mata dia, kemudian digabung dengan kesimpulan akal dia. Dan kesimpulan akal dipengaruhi oleh akidah orang yang membuat kesimpulan. Dia tengok, monyet nak sama macam manusia lah. Kan? Ikan ni macam nak sama dengan binatang sekian lah. Dia buat kesimpulan, dia kata, jadi sebenarnya semua ni dulu asal satu. Kesimpulan asalnya satu, nenek moyang yang sama tu, itu kesimpulan, bukannya fakta. Kerana boleh juga jadi kesimpulan yang menciptakannya satu. Tak, kita ada 2-3 buah buku, walaupun berbeza genre, tapi kita dapati gaya penulisan tu ada persamaan.
Kita tengok-tengok kulit depan, oh penulisnya sama. Penulisnya sama. Kita ambil syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, kita baca kitab Minhaj, kita baca Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kita baca Riyadhus Salihin, kita rasa macam nak ada persamaan lah ketiga-tiga kitab ni walaupun dia daripada genre yang berbeza. Ini kitab hadis, ini kitab syarah hadis, ini kitab fiqh. Tengok-tengok ke depan, oh penulisnya sama Imam Nawawi. Kan? Boleh jadi pembuatnya sama. Itu adalah satu kemungkinan. Tapi kenapa Darwin buat kesimpulan nenek moyang yang sama, bukan pencipta? Kan dia tak beriman dengan Tuhan. Kan? Atau dia tidak beriman dengan Tuhan yang mencipta. Jadi itu dipengaruhi oleh akidah dia. Kesimpulan yang dia buat tu dipengaruhi oleh akidah dia, bukan based on solely on facts, empirical facts, bukan. Kan? Bahkan dia adalah satu falsafah. Adapun orang beriman bila kita lihat kepada semua sumber, bukan sahaja sumber empirik tapi juga sumber wahyu, ya, akal. Ini semua adalah sumber-sumber ilmu. Turuqul ilmi thalathah. Jalan untuk memperoleh ilmu itu 3. Yang pertama ialah panca indera, senses. Yang kedua ialah akal, fikiran. Yang ketiga ialah apa yang menghimpunkan di antara keduanya seperti perkhabaran. Jadi bila kita menggunakan sumber epistemologi yang sempurna, kita akan mendapat pandangan realiti yang sempurna. Sebab tu Ibn Qayyim kata, satu benda kalau diputuskan oleh akal, panca indera dan wahyu, ketiga-tiganya bersepakat, maka itu adalah perkara yang qat'i, yang pasti, yang confirm. Seperti kewujudan Tuhan, keesaan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Ini telah disepakati oleh panca indera, akal dan wahyu. Kalau panca indera sahaja, kalau panca indera dan akal, itu juga jalan yang boleh mencapai realiti dan kadang-kadang dia hanya dhanni. Dia hanya sangkaan. Boleh jadi sangkaan kalau wahyu tidak support. Kan? Teori sains ada setengah-setengah tu wahyu tidak iakan dan tidak nafikan. Tapi dia perkara yang berkaitan dengan benda yang in the distant past yang kita tak menyaksikan. Macam teori Big Bang. Kita kata dia benda yang dhanni. Belum tentu qat'i, belum tentu pasti. Sebab hanya 2 daripada 3 sumber yang mengatakan iya, tapi sumber yang ketiga berdiam diri. Kita tak tahu. Dan kalau akal sahaja atau panca indera sahaja, boleh jadi dia hanyalah waham, sangkaan yang salah. Mata melihat daripada jauh, ketika tengah terik panas, nampak macam ayak. Bukan ayak, fata morgana. Kerana apa? Kerana akal kata, takkan ada ayak, panas. Tapi mata kata, aku nampak macam ayak. Bila tengok-tengok, rupanya, silap. Kan? Kita masukkan straw yang lurus, can yang lurus, masuk dalam ayak, nampak bengkok, nampak macam patah. Kan? Mata kata, aku nampak pen ni bengkok dalam ayak. Akal kata, pen ni kan keras. Tadi dia lurus. Kan kita sama-sama nampak dia lurus. Ayak mana boleh? Ayak mana boleh mematahkan? Ayak yang sedikit yang ada dalam cawan ni mana boleh membelokkan pen yang keras ini? Bukan sifat dia. Kita sama-sama tahu. Maka pandangan mata tu dia faham. Ada pembiasan. Kerana akal tidak support apa yang mata tengok.
Dan kadang-kadang akal dia khayal, dia fikir benda-benda yang tak wujud. Jadi mata kata aku tak pernah tengok apa benda yang khayal ni. Telinga kata aku tak pernah dengar pun. Jadi kadang-kadang khayalan akal, apa yang tergambar di akal tidak mestinya realiti. Kalau tidak disupport oleh panca indera. Kan? Jadi nak mencapai realiti mestilah kita mengambil daripada sumber yang cukup. Kalau tidak kita akan jadi menyampaikan sumber yang palsu. Ya? Jadi kita kena dapatkan fakta maklumat yang cukup sesuatu perkara sebelum kita membuat kesimpulan supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang menyampaikan maklumat yang salah. Dan lebih-lebih lagi maklumat yang kita nak sampaikan itu akan ada implikasinya. Sebab tu Allah kata an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian esok hari kamu bangkit pagi-pagi, kamu menyesal atas perbuatan kamu kerana dapati apa yang kamu buat semalam tu salah. Okay. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala kata dan ketahuilah bahawa pada kamu itu ada Rasulnya, Rasulullah. Fala taqulul batil fa inna Allah yukhbiruhu bil hal. Maka janganlah kamu bercakap dengan perkara-perkara batil. Jangan kamu duk mereka cerita kerana Allah Ta'ala akan wahyu dekat Nabi SAW bagi tahu apa benda sebetulnya. Jadi kamu jangan duk mereka cerita. Jangan duk main bawa khabar-khabar palsu. Kerana Allah akan dedahkan. Ya. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Kalaulah Nabi itu, Rasulullah itu mentaati kamu, ikut apa yang kamu habaq, bulat-bulat, perkara-perkara yang menyelisihi realiti, lalu dia pun ambil tindakan atas perkhabaran yang tidak betul yang kamu habaq, la'anittum, kamu akan berdosa. Kamu akan berdosa. Kerana apa? Kerana kamu menjadi penyebab. Kamu jadi penyebab kepada tindakan itu diambil. Kalaulah kamu nak paksa, kamu nak suruh juga Nabi ikut apa yang kamu cakap. Betul lah, Nabi SAW Tuhan suruh periksa perkhabaran. Ya. Periksa, teliti dahulu. Ya. Betulkah mereka ni cakap? Betulkah yang dia habaq ni sungguhkah? Atau dia buat kesimpulan yang tergopoh ke apa? Ya. Tetapi Nabi itu dia dengar wahyu Allah Ta'ala. Sebab itulah tidak jadi macam itu. Kalau Nabi terus ikut cakap kamu, naya. Itu kita ni tak boleh nak memandai pada Nabi SAW. Nabi tu paling tahu. Nabi tu paling tahu. Nabi dapat wahyu. Datang kat dia khabar langit pagi petang. Nah, dia yang tahu realiti. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu. Tetapi Allah telah mencintakan kepada kamu iman. Allah jadikan kamu cintakan keimanan, kepatuhan, ketaatan kepada Nabi SAW. Tetapi di antara rahmat Allah Ta'ala juga, di antara limpahan karunia Allah kepada kamu, Allah jadikan kamu ni orang yang beriman dan kamu juga dengar cakap Nabi. Dan kamu lebih percayakan Nabi berbanding orang lain. Subhanallah. Itu yang menyelamatkan kamu. Kan?
Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Dan dia hiaskan iman pada jiwa kamu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala cerita pasal sahabat Nabi ni. Mereka ni orang yang macam mana? Orang yang tidak ada benda yang lebih mereka cintai melainkan iman kepada Allah, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah penghias jiwa mereka yang duduk bertatah rias dalam jiwa mereka. Subhanallah. Subhanallah. Dan lebih daripada itu lagi, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah telah jadikan kamu rasa benci kepada kekufuran, kefasikan dan penderhakaan. Jadi kamu tak suka lawan cakap Nabi. Nampak tally dah ayat ni dengan muqaddimah surah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu pandai-pandai mendahului Allah dan Rasul. Jadi iman ni, cerita iman ni apa dia? Mendahulukan Allah dan Rasul. Percaya Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Lebih berbanding panca indera sendiri. Lebih akal sendiri. Ya? Subhanallah. Al-Walid ibn Uqbah mai cerita kata Bani Al-Mustaliq nak serang dia based on dia punya senses panca indera. Dia yang mengalami situasi itu. Tapi bila dia sampai bagi tahu dekat Nabi, datang wahyu dekat Nabi. Nabi tak menyaksikan apa yang dia saksikan. Tapi kita percaya Nabi lebih daripada Al-Walid ibn Uqbah ini, sahabat radhiyallahu anhum, lebih daripada benda yang mereka nampak dengan mata mereka sendiri. Benda yang mereka experience sendiri. Mereka benarkan perkhabaran wahyu. Kerana mereka tahu wahyu lebih tahu hakikat dan realiti. Kerana ingatlah, ketika mana kita mengalami peristiwa itu, Allah juga menyaksikannya. Dan Allah menyaksikannya dengan persaksian lebih sempurna. Allah mengetahuinya dengan pengetahuan yang paling sempurna. Ya. Kita tidak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tak tahu. Kamu hanya sangka-sangka saja. Kan? Subhanallah. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah yang mendahulukan Allah dan Rasul, yang percayakan perkhabaran wahyu lebih daripada yang lain. Mereka itulah orang yang tetap di atas agama, ar-rasyidun. Fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dan sifat ini adalah limpah anugerah, fadlan, anugerah, wa ni'mah, dan nikmat daripada Allah. Hidayatut taufiq, Allah Ta'ala jadikan kita cintakan iman, bencikan kekufuran. Apa maksud di sini? Habbaba ilaikumul inna Allah habba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Yani Allah tambahkan. Kerana secara asasnya memang Allah Ta'ala yang jadikan kita punya fitrah cenderung kepada iman, benci kepada kekufuran. Itu secara fitrah. Memang Allah cipta kita macam itu. Itu satu. Jadi yang pertama sekali, kita diciptakan secara fitrahnya, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala memang cenderung kepada iman. Cenderung untuk membenarkan Rasul. Percayakan Rasul. Itu satu anugerah dan nikmat, bukan hak yang kita patut dapat. Itu pemberian semata-mata kurniaan Allah Ta'ala.
Bukan hak kita pun untuk dapat benda tu. Kerana wujud kita sendiri adalah limpah kurnia Allah. Bukannya kita ni mesti diwujudkan oleh Allah lah. Allah yang nak wujudkan kita. Wujud kita ni sendiri adalah limpah karunia Allah. Dan yang keduanya, bila kita mengikut perintah Allah, Allah mudahkan lagi, Allah tambahkan lagi iman kita. Allah tambahkan lagi rasa benci kita kepada kufur, fusuk dan asyan. Ini semua adalah fadlan minallahi wa ni'mah. Karunia daripada Allah dan nikmat daripada Allah. Bukanlah satu hak yang kita dapat, yang kita mesti dapat, yang kalau Allah tak bagi Allah zalim. Tidak. Dia hanyalah karunia daripada Allah. Menunjukkan Allah itu adalah maha mengetahui keadaan kita, lagi maha bijaksana. Dia maha bijaksana, dia cipta yang kita macam itu. Supaya kita ni memang diciptakan daripada fitrahnya bersiap siaga untuk mengikuti arahan dan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hukum, bagi tahu kepada kita hukum apa yang mesti dibuat apabila berlaku pertelingkahan. Kenapa datang cerita pasal bergaduh? Pasal apabila, kalaulah dituruti juga perkhabaran orang yang fasik ini, dan benda itu kadang-kadang akan berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang dipercayai juga, akhirnya termakan juga umpan percaya berita palsu ini. Maka itu akan membawa kepada pertelingkahan, bawa kepada pergaduhan, bawa kepada perpecahan. Tak? Subhanallah, tengok Quran. Bagi kita all remedies that we need. All the preventions, all the cures, langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah merawat diberikan kepada kita. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala kata, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Allah kata wa in ta'ifatani. Kalau dua kelompok, ta'ifah aqalluhu, kurang-kurang ta'ifah berapa orang? Seorang. Jadi ayat ni terpakai untuk individu, dua individu yang bergaduh, daripada sesikit-sikitnya, minimumnya dua individu bergaduh sampailah seramai-ramainya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, kalau ada dua pihak daripada orang beriman, sama ada pihak itu seorang-seorang ke, seorang ramai ke, ramai-ramai ke, tak kisahlah. Ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, bergaduh, bercakaran, sampai ke tahap boleh kata bersenjata. Sama ada sekadar bertengkar mulut ke, iqtatalu ni boleh pakai belaka. Ya. Sebab ayat ini turun berkenaan dengan Nabi SAW pergi kepada
Abdullah bin Ubay. Lalu himar yang Nabi naik itu, ikut riwayat dalam Jalalain ini, himar yang Nabi naik itu kencing. Dan Abdullah bin Ubay tutup hidung dia. Kan? Tutup hidung tu, kemudiannya berlaku marah daripada sahabat, iaitulah Abdullah bin Rawahah. Dia tuduh, dia kata Abdullah bin Ubay ni tutup hidung pasal nak hina Nabi. Nak kata Nabi ni busuk. Kan? Jadi ada geng Abdullah bin Ubay ni, ada geng dia daripada orang beriman yang percaya dekat dia, yang tak tahu kata dia ni munafik. Ada kaum dia yang tak tahu kata dia ni munafik. Berapa orang sangat yang tahu Abdullah bin Ubay ni munafik. Maka berlakulah pertengkaran di antara dua geng ini dengan bertumbuk-tumbuk tangan dan juga menggunakan pelepah-pelepah dan kasut-kasut. Gaduh. Maka turunlah ayat ini. Fa'in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Tengok, punca dia ialah daripada orang luar. Orang yang fasik macam Abdullah bin Ubay ni, dia akan jadi punca orang mukmin bergaduh. Kalau tidak ada unsur-unsur luar ni, orang mukmin takkan bergaduh. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah, perelokkanlah balik. Islahkan, bagi jadi macam dulu balik. Bagi jadi elok balik, betulkan balik. Fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau terbukti salah satu daripada pihak itulah yang melampaui batas. Terbukti salah satu pihaklah sebenarnya yang bersalah atas pihak yang satu lagi. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Maka perangilah mereka yang menjadi punca kepada pergaduhan itu. Hatta tafi'a ila amrillah, sehinggalah mereka kembali kepada perintah Allah. Kalau dah ketegak, tak mau dengar cakap, dah suruh berdamai, tak mau berdamai, mana hak yang enggan berdamai itu, maka pihak pemerintah, pihak berkuasa disuruh ambil tindakan kepada yang masih berdegil dan tidak mau melakukan islah. Hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl. Kalau dia dah reda, dia kembali setelah diperangi, dia kembali untuk duduk di perbincangan, maka islahkan, damaikan. Tuhan suruh damaikan juga. Fa aslihu bainahuma, antara kedua mereka. Pastikan setelah itu, kalau kata pihak yang tadi tak mau berdamai tadi telah diperangi, telah dihukum, dan dia pun mengaku kata nak berdamai, maka damaikan. Fa aslihu bainahuma bil adli, dengan penuh insaf, dengan memberikan hak masing-masing, tidak zalim menzalimi. Wa aqsitu, dan berlaku adillah, yakni suruhan kepada pemerintah untuk berlaku adil dalam menyelesaikan pertelingkahan ini. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Orang yang buat pemimpin yang adil ini akan duduk di belah kanan Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar daripada cahaya, sebagaimana Nabi SAW beritahu kepada kita. Dalam ayat ini, para ulama jadikan ayat ini sebagai dalil disyariatkan untuk pemerintah memerangi golongan burah. Ya. Apa itu burah? Burah ini ialah orang, sekumpulan orang beriman yang mereka ini ada ketua mereka, ada mereka punya kumpulan, geng, dan ada kemampuan untuk menimbulkan huru-hara.
Dan mereka ni orang yang tidak bersetuju dengan pemerintah semasa. Yang mana mereka ni ada syubhat yang mereka melihat mereka enggan memberikan hak kepada pemerintah tersebut. Contoh, pemerintah kata kita kena vaksin COVID-19. Tapi ada orang, dia sudah terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang tidak terbukti kebenarannya, kata vaksin ni tak betul lah apalah. Jadi dia pun angkat geng. Dan dia cuba nak menimbulkan huru-hara, nak halang orang daripada vaksin. Dan dia tak mau vaksin dan dia nak menghalang orang, dan itu boleh menyebabkan usaha-usaha pemerintah untuk memulihkan keadaan terbantut. Jadi mereka ni mengancam. Bukan sahaja mereka tidak mau dengar cakap pemerintah, mereka juga membantutkan usaha itu. Ya. Maka ini adalah burah. Ya. Maka mereka perlu dinasihatkan, diambil tindakan yang wajar. Ya. Jadi burah ni bukan mesti dia nak lawan, nak jatuhkan pemerintah, nak gulingkan pemerintah. Dia nak, bukan. Mungkin dia tak setuju apa-apa dengan pemerintah, tapi dia buat tindakan yang membantutkan, yang boleh menjejaskan kemaslahatan awam. Sebab itu kalau dia seorang-seorang dia, Islam tidak suruh kacau. Ya? Even kalau ada orang perseorangan yang tak setuju seseorang itu sebagai pemerintah, kita tak ada kacau dia. Ya? Islam memberikan hak untuk dia tak setuju, dia tak suka. Kan? Ya? Kalau dia tak setuju, tak suka, lagi mana dia tidak kacau hak orang awam, tidak boleh. Tidak menimbulkan ketidaktenteraman. Ya? Kita tidak boleh buat tindakan pada dia. Ya? Itu hak peribadi yang dia hormati. Ya? Tapi kalau dia sudah mula menimbulkan kekacauan, ya, membantutkan urusan awam, maslahat awam kaum muslimin, maka ini dipanggil golongan burah. Jadi golongan burah ni tak mestinya dia fasik. Bukan mesti dia orang yang berdosa. Adakah burah ni berdosa? Tidak semestinya. Mungkin dia mujtahid yang silap. Mujtahid yang silap. Dia ada pandangan, dia berijtihad. Tapi pandangannya itu kalau tidak disekat, mungkin akan menyebabkan, kalau orang ramai ikut, akan menimbulkan ketidaktenteraman awam. Macam yang berlaku pada Abu Dhar. Kan? Bila dia ada pandangan yang agak rigid dalam masalah menyimpan harta dan hidup mewah. Bagi dia bukan sekadar keluarkan zakat, bahkan tak boleh simpan harta. Ya? Jadi dia tak berlaku pergeseran antara dia dengan Muawiyah. Jadi Uthman bin Affan panggil dia balik duduk Madinah. Tapi dia kata, tak apalah, Nabi pesan dekat aku kalau jadi kes macam ini, Nabi dah beritahu dekat dia akan jadi kes macam ni antara dia. Aku nak pergi duduk dekat Ar-Rabadah. Jadi dihantar dia duduk seorang-seorang dia. Tak kacau orang. Tak kacau orang. Dia dengan pandangan dia. Dan dia terus dengan ijtihad dia. Dia tak kacau orang, tak ada apa. Tapi kalau dia mula mengacau, tak boleh lah. Jadi golongan burah, kalau dia sampai mengangkat senjata, maka pemerintah juga dibenarkan setelah menasihatkan mereka supaya jangan mengambil tindakan-tindakan yang boleh mengacau ketenteraman awam, dan pemerintah kena menjamin hak mereka untuk beramal dengan pandangan peribadi mereka tanpa mereka mengganggu-gugat ketenteraman awam.
Sama mana pandangan mereka tu bukan benda yang melanggar benda-benda yang qat'i dalam syariat lah. Saya kata, jadi bolehlah kita bagi hak kepada golongan LGBT selama mana mereka tak kacau. Tak. LGBT itu bukan hak peribadi. Itu jenayah. Dari segi undang-undang negara Islam, hukum syarak, LGBT itu adalah jenayah. Itu bukan hak individu. Ya. Ini adalah pandangan individu. Yang selagi mana dia tidak mengganggu-gugat ketenteraman awam dan dia bukannya pandangan yang menyanggahi qat'iyat, benda-benda yang qat'i dalam syariat. Ya. Itu diambil tindakan sewajar. Mengikut kadar je lah. Kalau pandangan-pandangan fiqh daripada seorang ahli ilmu yang mungkin pandangan itu berlawanan dengan fatwa yang telah difatwakan, tidak perlu sampai nak ambil tindakan yang ekstrim. Cukuplah dengan kita ahli ilmu tadi menjawab, memberikan fatwa balas. Macam yang berlaku di Saudi. Apabila ada ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan fatwa-fatwa Saudi, adakah ulama Saudi, pihak berkuasa Saudi mengambil zaman dulu lah. Zaman lah mungkin lain sikit. Dari zaman dulu. Zaman bin Baz, Ibn Uthaymin. Adakah mereka mengambil pandangan menyekat? Tidak. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada pandangan-pandangan yang memang bertentangan. Adakah bin Baz mengambil pendekatan sekat kitab-kitab dia ataupun tak bagi dia masuk Saudi ke? Tak. Bahkan sepanjang hayat Syekh bin Baz mengetuai Rabitah Alam Islami, Muslim World League, Al-Qaradawi menjadi ahli malih fatwa. Tidak ada isu. Syekh Albani punya pandangan-pandangan yang bercanggah. Bukan sahaja isu-isu yang melibatkan siasah, bahkan isu-isu hukum hakam yang lain. Tapi dijawab. Ditulis kitab-kitab, berbalas dengan penuh ilmiah. Itu mencambahkan lagi. Mencambahkan budaya ilmu dalam masyarakat Islam. Tapi kalau sampai ke tahap mereka itu mengambil tindakan yang ekstrim, membahayakan, tiba-tiba ada geng motor berikrar kita tidak akan taat kepada undang-undang lampu merah, kita akan lampu merah kita pecut. Itu membahayakan nyawa. Maka mereka ni perlu diambil tindakan, perlu disekat walaupun dengan kekerasan. So ini ada dalam Islam, sudah ada falsafah-falsafah ini, tidak perlu kita pergi cari otak kita sendiri. Wahyu telah ajak. Apa yang kita kena buat? Dan kita boleh berfalsafah, membentuk teori dalam kerangka wahyu ini. Berkenaan dengan masalah pemerintahan, masalah hubungan di antara pemerintah dengan rakyat, apakah hak-hak yang mesti dijaga, dijamin kebebasan dan sebagainya, itu semua sudah ada. Dia bukan sesuatu yang di luar daripada perbincangan. Ataupun di luar daripada benda yang diajar ke Islam. Dalam Islam sudah dijelaskan. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara dari segi keimanan. Ikatan iman itu lebih kukuh, lebih kuat daripada tali persaudaraan darah, keturunan dan lain-lain. So manusia ni persaudaraan hanya ada dua jenis, sama ada dengan nasab atau dengan agama. Sama ada nasab ataupun agama. Tidak ada apa yang dipanggil sekarang ni sebagai humanity fraternity, human fraternity, kesaudaraan manusia, ukhuwah insaniyah, tidak ada. Yang ada ialah ukhuwah diniyah atau ukhuwah nasabiyah,
keturunan. Sama ada dia tu kongsi mak dengan kita atau bapa dengan kita atau mak bapa dengan kita, itu sahaja. Yang ada dalam syariat yang dipanggil sebagai akh dan ukht atau agama, kerana agama. Kerana agama. Fa aslihu baina akhawaykum. Jadi orang Islam ni kena hidup sebagai sebuah keluarga. Maka damaikan, perelokkan hubungan di antara dua saudara kamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala terus menyatakan hukum-hukum yang berkaitan dengan bagaimana kita boleh menjaga keharmonian hubungan persaudaraan. Yang mana hukum-hukum ini mesti diraikan supaya tidak timbul perbalahan, perpecahan dalam kalangan umat Islam. Ya. Jadi kita akan ambil hukum-hukum ini secara sekali pintas dan kemudian kita akan habiskan tafsir surah ni pada kelas minggu hadapan. Dan insyaAllah minggu hadapan kita jadikan dia kelas yang terakhir bagi sesi ini. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Yang pertama Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, larangan yang pertama Tuhan larang ialah janganlah kamu menghina, mengejek, merendah-rendahkan golongan lelaki dengan lelaki yang lain. Sama lelaki dengan lelaki, jangan duk menghina, mengejek. Sebab ini benda yang biasa berlaku dalam hubungan sesama jantina, kan? Perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki, duduk sembang lepak kawan-kawan, suka duk teli. Hang ni pendek lah, hang ni kontot lah, hang ni apalah, hitam lah, apalah. Tuhan kata jangan. Jangan buat benda macam ni. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi orang yang dihina, yang dilekehkan itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala dari segi takwa dan sebagainya daripada orang yang memperlekeh. Demikian juga orang perempuan. Jangan dia memperlekeh sesama mereka. Sebab ini benda yang biasa, common berlaku bila sesama jantina ini duduk sama mereka bersembang, nak bergurau senda, kadang-kadang cara bergurau itu dengan sukhriyah, dengan memperlekeh. Tingkah laku orang, bentuk tubuh badan orang, ya, body shaming. Ini semua dilarang oleh agama. Kita tak perlu orang barat datang cerita kita. Benda ni jelas dalam surah Al-Hujurat. La yaskhar qaumun min qaumin. Pasal apa? Kalau kita tengok pada cerita dia, ingat surah Hujurat ni, kalau tuan-tuan pasal nak faham cari tafsir ke apa, tak tahu, kalau dulu zaman kami buku teks memang di sekolah belajar tafsiran ayat-ayat ni. Tengok buku teks anak-anak kita. Diriwayatkan turun sebab Safiyah binti Huyai Ibn Akhtab mengadu kepada Nabi SAW, yang mana isteri-isteri Nabi yang lain duk panggil dia Yahudiyah binti Yahudi. Engkau ni perempuan Yahudi, anak orang Yahudi, dia keturunan Yahudi. Jadi Nabi kata, balas dekat mereka, aku ni, bapa aku, moyangku Harun. Pak saudara aku, moyang saudara aku ialah Nabi Musa. Dan suamiku adalah Muhammad. Apakah aku tak mulia? Nampak? Jadi maknanya dalam mereka dia pun tak sedap. Kata Safiyah ni datang berketurunan yang baik-baik. Kan? Jadi Tuhan larang menghina orang kerana keturunan dia. Ya. Dan diriwayatkan juga turun berkenaan dengan Bani Tamim yang datang tadi. Menghina, memandang rendah kepada fuqara muslimin. Orang-orang yang fakir, orang fakir daripada kalangan orang Islam juga dilarang. Ya. Yang penting la yaskhar ni umum. Apa bentuk sukhriyah pun tak boleh. Apa bentuk sukhriyah tak boleh.
menghina rupa paras orang, cara orang bercakap, bentuk tubuh orang, keturunan orang, semua tak boleh. Dilarang. Kerana kita tak tahu orang yang kita lekeh hina itu sebenarnya hakikatnya di sisi Allah dia lebih baik. Dan itu boleh menimbulkan pergaduhan, kecil hati. Ya? Kita mungkin kita ingat kita bergurau, tapi bergurau itu tak kena tempatnya. Ya? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Dan janganlah kamu saling mencela sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri kamu. Diri kamu ni mana orang lain. Hakikatnya bila kamu menghina orang, orang hina kamu balik. Kamu seperti menghina diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kamu duk menggelak orang dengan gelaran-gelaran yang tak senonoh, yang tak elok, yang tak baik, yang buruk. Mana dia si juling tu, mana dia si pekak tu. Kan? Tak boleh, walaupun memang dia pekak, jangan panggil dia macam tu. Jangan duk bagi gelaran-gelaran yang tak elok. Kan? Kecuali kalau ada sebab-sebab syar'i. Di antaranya kata para ulama, kalau tidak dapat dibezakan. Ramai sangat nama mat dalam kampung ni. Jadi mat yang mana satu? Mat hak juling. Mat hak tempang. Yang tu sekadar. Selama mana benda itu tidak menimbulkan ketidaksenangan pada orang yang dipanggil. Ada sebab syar'i untuk membezakan. Bukan kita jadi itu gelaran dia sepanjang masa. Orang tanya, mat yang mana satu? Boleh sebut. Waktu macam itu boleh disebut. Kita nak sebut nama penuh pun tak tahu. Mat yang mana nak habak pun tak tahu. Nak habak macam mana rumah dia. Tapi mat tu pun duduk rumah sendiri. Tu dia. Kan? Rumah warna pun sama. Nak habak mat rumah hijau pun tak boleh. Semua rumah warna hijau. Kan? Jadi kena sebut ciri-ciri dia. Yang orang kenal. Oh, hak yang kawan, hak yang tempang tu kan. Tak apa. Tapi jangan duk bubuh dekat dia gelaran. Mat tempang. Jadi tak boleh lah itu menggelar. Tak bagus. Kan? Sekadar nak panggil sebagai differentiation, nak bagi pembezaan pada waktu yang diperlukan, dia sebut. Kecuali kalau dia dah masyhur dengan benda tu dan dia pun tak kisah. Dia kata tak apalah. Tak apalah. Kan? Sebab yang illah larangan itu takut menimbulkan perpecahan dan pergaduhan. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Tuhan kata seburuk-buruk nama setelah iman. Tuhan dah bagi kamu nama yang baik, mukmin, iman. Tiba-tiba kamu bicara gelaran-gelaran lain. Dan di sini juga dilarang kita mencari gelaran-gelaran yang lain untuk kita atas namakan setelah Allah namakan kita mukminina muslimin. Ya. Tapi bangga nisbahkan diri kepada ajaran-ajaran yang berlawanan dengan Quran dan Sunnah. Tak boleh. Kan? Kita mestilah jadikan gelaran kita sebagai mukmin muslim itu yang paling utama. Yang lain itu, sebab itu contoh kata kabilah, kaum apa, semua tidak ada masalah selama mana dia sekadar untuk ta'rif, untuk pengenalan. Tapi kalau dah jadi sebagai itulah lambang kebanggaan, saya anak Malaysia, sehingga anak Malaysia itu mengatasi saya orang beriman, saya mukmin, saya muslim, itu bahaya. Tapi selama mana anak Malaysia itu adalah untuk bagi tahu kata saya orang rakyat Malaysia, tak ada masalah. Saya cintakan tanah air saya, tak ada masalah. Kerana hakikatnya kita cintakan Malaysia ni kerana dia adalah bumi Islam, negara Islam, mempertahankan tanah air daripada penjajahan orang kafir. Perjuangan yang tidak akan habis sampai kita bertemu Allah Ta'ala.
di alam akhirat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak mau bertobat daripada melakukan perkara itu, mereka lah orang yang zalim. Mereka lah orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah daripada banyak buruk sangka. Bersangka-sangka tanpa bukti ini dilarang. Tanpa ada dalil yang jelas. Kan? Tengok jiran dia tutup lampu awal. Jiran tu tutup lampu awal tu, tu buat apa? Tidur malam-malam tutup lampu awal. Tersedut sangka dengan orang lah. Kan? Jangan duk buat sangka-sangka buruk. Padahal, salah ke? Dia tutup. Kan? Tak salah. Kan? Selama mana kita boleh husnul zan, sangka baiklah. Selagi ada wajah untuk kita bersangka baik, sangka baik. Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Jauhilah daripada banyak bersangka-sangka. Kerana ada sangka yang dibenarkan. Jikalau sangkaan itu ada kewajarannya. Nampak macam ada kelibat orang perempuan lah kat rumah. Itu sangkaan yang ada kewajaran, yang perlu disiasat. Sedangkan kita kata, dia ni bukan ada adik-beradik perempuan, kahwin pun tak lagi. Mak dia dah meninggal. Kan? Ataupun mak dia dah jauh. Siapa dia tampak tak kata mak dia nampak perempuan macam orang muda. Pakaian orang perempuan tu pun macam pelik lah. Kan? Itu kalau di rumah dia lah. Tapi kalau dia bawa perempuan pergi hotel, itu bukan lagi, itu dah terang-terangan, itu bukan peribadi. Itu terang-terangan. Ini ada orang dia kata, kalau orang nak bawa orang perempuan keluar, jangan kacau, itu peribadi apa? Hotel tempat awam. Dia bawa pada pintu masuk tadi. Orang semua duk perhati depan khalayak ramai. Kan? Itu bukan peribadi. Kan? Tapi sepatutnya tanggungjawab hotel. Kalau tidak ada hubungan yang sah, dia tak boleh bagi duduk sebilik lah. Itu tanggungjawab hotel. Kalau dia orang Islam, waktu hotel Islamik dulu dia minta surat nikah tu. Bahkan bukan saja umat Islam, siapa-siapa pun, itu bertentangan dengan moral. Nilai-nilai moral yang universal. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu membawakan dosa. Boleh bawa kepada dosa. Boleh bawa kepada menuduh. Di antara dosa yang berat ialah buat tuduhan palsu. Wala tajassasu, dan jangan kamu mengendak, mengintai. Jadi mata-mata. Kerana buruk sangka itu bawa kepada kita mengintai. Jangan. Selama mana tidak ada dalil yang syar'i. Tajassus ni hanya dibenarkan kepada penguatkuasa, pegawai. Macam Nabi SAW, dia masuk pasar, dia tengok orang meniaga buah, Nabi gagau buah di bawah. Dia awak basah. Buah bawah ni basah. Dia kata, ya Rasulullah, tadi hujan, kena hujan, tadi aku bubuh hak basah di bawah, hak kering di atas. Kata, tipu. Kalau ada keperluan tak apalah untuk menyiasat. Kan? Tapi semata-mata nak menyiasat semua orang, atau Nabi pesan kepada Muawiyah. Kan? Jangan. Dia kata antara nasihat yang bermanfaat menjadi raja, dia pemerintah, ialah aku tak ada mengintip rakyat aku. Kalau pemerintah start duk mengintip, tak duk sanksi semua rakyat dia, kawal semua pergerakan, naya. Tidak ada lagi rasa saling percaya, mempercayai. Kecuali dalam keadaan yang memang ada qarinah, ada bukti, ada dalil yang menunjukkan ada something suspicion yang sedang berlaku, tidak mengapalah. Ya. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kerana apa? Kerana tajassus akan bawa kepada ghibah.
akan bawa kepada mengumpat, maka Tuhan kata jangan kamu mengumpat sebahagian kamu sebahagian lain. Bila kita duk pergi tengok benda yang orang buat dalam persendirian dia, mungkin kita akan nampak benda aib, benda yang tak elok. Kalau kita pergi mengintai dia dalam rumah dia, dia mungkin tak pakai baju, mungkin kita nampak apa yang tak elok pada tubuh badan dia yang selama ni ditutup. Nampak tabiat dia kan, yang bukanlah dosa, tapi mungkin benda tu tak berapa senonoh masalahnya, tapi dia seorang-seorang dia nak buat kan? Even kalau dosa pun dilarang, sama tidak ada bukti, sama tidak ada qarinah. Dia duduk dalam rumah dia, seorang-seorang dia, tempat ruang peribadi dia, siapa pun tak ada ceroboh. Bahkan Nabi izinkan orang yang mengintai itu untuk dicucuk matanya oleh orang yang diintai. Mengintai salah. Dan kita dah belajar dalam tafsir surah An-Nur. Dan ghibah ni apa dia? Kita bercakap benda yang buruk yang ada pada orang yang memang ada sungguh pada dia. Bukan tak ada sungguh, memang ada sungguh. Orang yang zahirnya salah, kita pergi cari-cari dia punya profil lama-lama dulu. Rekod-rekod hidup dia saja. Tak ada keperluan, saja nak tahu dia ni nampak baik sangat, sungguh ke baik? Wih, hantar rupanya sebenarnya dia ni mai kampung kita nampak baik ni. Dia tu dulu pernah kena tangkap polis masa kecil-kecil dulu ni. Oh, zaman kecil-kecil dulu pun cerita. Kan? Tak boleh macam tu, salah. Duk pergi robek maklumat orang, cari. Kan? Apa dia pernah buat. Kan? Sanggup hack komputer orang tu, nak pergi tahu apa benda yang dia simpan rahsia-rahsia. Ni salah. Itu salah. Tak boleh. Oh, dia sebenarnya zaman dulu hantar lah ni nampak tudung itu, tapi aku ada jumpa kan gambar dia dulu. Padahal korang tu simpan lah gambar tu, tak mau lah, dah buang lah. Tak pakai tudung dulu. Kawan dah pakai tudung, dah tobat, apa lagi? Sudah ha? So dia ungkit-ungkit lah. Kan? Walaupun kita cerita benda tu adalah benda betul, tapi benda tu benda buruk yang dia tak suka. Kalau tak betul, itu lagi besar dosa. Itu buhtan. Itu pembohongan. Itu lebih besar lagi. Hak betul, itu yang kan, yang dilarang. Bayangkan, sampai hak betul pun dilarang. Apa tak lagi hak tak betul? Itu cerita hak baik-baik. Jangan jadikan modal kita bersembang ialah buruk orang. Yang dibenarkan mengumpat ni hanyalah situasi-situasi yang memang jelas syar'i. Yang pertama ialah nak mengadu kezaliman. Nak pergi mengadu dekat hakim. Kata kita ni kena zalim. Itu pun ulama kira mengumpat. Tahu tak? Nak pergi report polis. Kata orang ni buat macam ni kat saya. Itu dikira mengumpat. Tapi dikecualikan daripada larangan sebab ada maslahah yang besar. Makna kata, kalau kita just sekadar nak cerita, dia ni pernah buat naya kat aku dulu. Sedangkan dia dah mengembalikan hak masalahnya. Tak ada faedah. Kan? Atau sekadar nak bongkar. Kan zaman sekarang, bongkar jenayah orang. Tapi bukan bongkar kepada pihak yang boleh mengambil tindakan. Dia buat cerita dekat TikTok, dekat Facebook, cerita, apa tak ada. Tak jadi. Yang boleh ialah kita nak pergi mengadu kesalahan orang kepada pihak berkuasa yang memang boleh ambil tindakan. Itu dibenarkan. Atau nak minta fatwa daripada alim ulama, mufti. Itu dibenarkan. Ya. Atau nak menyelamatkan orang daripada bid'ah atau kesalahan. Itu pun dibenarkan sekadarnya. Tak lebih.
Tak boleh lebih. Kita tengok ada orang tu buat business partnership dengan satu orang. Tapi kita kenal orang yang dia buat business partner ni, orang yang tak bagus. Kita ada maklumat yang kukuh, yang solid, yang bukti, kata dia ni tak apa bagus kalau buat business partner dengan dia, partnership dengan dia tak bagus. Business tu tak jalan. Jadi kita pergi habaq. Tapi kita habaq cerita ada kaitan. Jangan duk pergi lalut cerita habis benda-benda lain. Tak boleh. Sekadar yang diperlukan. Dia tengok ada satu orang duk pergi mengaji dengan, duk pergi belajar dengan orang ahli bid'ah. Sekadarnya. Mentang-mentang dia ahli bid'ah, kau habis kutuk dia semua benda. Kau kutuk muka dia, mata dia, cara dia bercakap, kau tiru, kau sukhriyah dia. Tak boleh. Ahli bid'ah masih ada hak sebagai orang mukmin, orang Muslim. Kan? Ini buat apa nama, mentang-mentang kau tak suka dekat Zamihan ke siapa kau buat gambar dia jadi tak elok ke apa. Tak boleh. Salah. Dia orang mukmin. Saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara seiman. Dia zalim kita, Allah Ta'ala akan balas. Minta dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh balas kezaliman dia dengan kita pergi zalim dia balik. Tak boleh. Atau memang dia tu buat maksiat secara terbuka. Itu cerita. Dia mujahir. Dia berbangga dengan maksiat yang dia buat. Dia tu apa, penyanyi. Dia tu apa, pelakon, peluk orang. Bukan mahram. Itu dia memang dia buat terang-terang. Maka tidak ada ribah. Memang dia sendiri yang isytihar keburukan tu pada orang ramai. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Ta'ala umpamakan perbuatan tu macam makan daging saudara sendiri yang telah mati. Suka ke? Tak suka. Tuhan kata fakarihtumuh. Maka macam mana kamu tak suka makan daging mayat dia, kamu jangan suka untuk Allah Ta'ala bagi perumpamaan cukup jijik. Ribah ni jijik. Makan daging orang mati. Kotor. Kan? Bayangkan. Sebelum nak mengumpat, bayangkan itu dulu. Allahu Akbar. Wattaqullah. Dan bertakwalah. Takutlah kepada Allah akan azabnya. Innallaha tawwabur rahim. Tetapi sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Kalau kamu bertaubat, Allah terima taubat. Kalau kamu mengumpat orang dulu, kamu kena pergi cerita balik keelokkan orang tersebut. Minta maaf. Dan cerita balik keelokkan dia. Dan istighfar. Minta ampun kepada Allah bagi pihak orang yang kita mengumpat. Dengan itu, barulah boleh terhapus kesalahan kita dengan dia. Jadi kita ambil tekad tu dulu untuk hari ini insya-Allah. Dan kita akan sambung seterusnya, ayat seterusnya pada kelas minggu hadapan bi'idznillah ta'ala. Kemudian satu kelas lagi akan kita tukar dengan kelas yang baru. Apa kata sekarang ni pilihan raya, kan? Boleh cerita keburukan. Keburukan tu yang macam mana? Keburukan. Nak bagi tahu pentadbiran ini begini supaya kita buat pilihan yang tepat, buat perbandingan. Tak apalah. Tapi kalau ada yang tuduhan-tuduhan yang memerlukan pembuktian di mahkamah, tak boleh. Itu tak boleh kita buat cerita macam itu, melainkan kita bawa ke mahkamah. Okay. Tuduh dia ni buat jenayah rasuah, dia ni buat apa, tapi tak ada bukti di mahkamah, tak boleh. Pasal yang tu menuduh dia buat jenayah. Dan itu ada hukuman. Tapi cerita kata pentadbiran ni tak cekap, dia tak apa bagus, manifesto kumpulan ni tak apa bagus, kelemahan dia dekat sini, manifesto kumpulan ni lebih baik, itu tak ada apa.
Kan? Itu di antara yang dibenarkan lah. Walaupun asalnya itu termasuk ribah juga. Tapi dalam kondisi kita nak memastikan yang terbaik itu yang bukan yang terbaik, yang terkurang buruk itu yang terpilih. Yang terkurang buruk. Nak kata terbaik tak ada, semua tak baik juga. Nak pilih yang terkurang buruk itu, terkurang mudarat itu, di antara yang mudarat yang ada. Nah, kita sekarang ni nak pilih raja, kita macam dijamu 3 jenis racun, 3 ke 4 jenis racun. Jadi kita kena, mau tak mau kena makan juga, dia kata. Jadi kita kena pilih racun hak paling lambat atau yang paling kurang kesan efek dia lah. Kan? Buat macam mana? Ditelan mati bapak, diluah mati mak, kot mana pun semuanya sama aja. Kan? Tapi kalau tak ada langsung kerajaan, tak boleh juga. Kan? Pemerintah mesti ada. 70 tahun dengan pemerintah yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa ada kerajaan langsung. Okey. Kok mana pun kena ada. Kita berdoa Allah islahkan hal. Tapi kalau buat tuduhan yang memerlukan pembuktian, yang memerlukan jenayah, tak boleh. Apatah lagi tuduhan berkenaan dengan maruah. Dia ni buat hubungan yang terlarang ke apa ke, tak boleh. Ini semua kena ada bukti di mahkamah syariah. Izami minta nasihat. Ya, kalau dia minta nasihat, dia dizalimi, kita kena bagi nasihat dan kita bawa dia kepada saluran yang betul untuk dia mendapatkan hak dia. Untuk minta nasihat, di antaranya yang dibenarkan adalah untuk minta nasihat. Macam orang nak kahwin, kan? Nak buat pilihan calon. Samalah dikiaskan kahwin tu kepada nak pilih pemimpin, samalah juga. Kan? Samalah juga dalam konteks nak minta nasihat sebab dia kena zalim ni, sama macam minta fatwa lah. Kan? Macam minta fatwa. Nah. Jadi itulah yang dapat dijawab berkenaan dengan isu-isu ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.